Ini adalah perlumbaan pertama selepas pulih daripada pembedahan. Dan pada awalnya kita actually perancangan dia untuk start compete adalah pada bulan 12. Tapi kita decided untuk datang juga hadir pada competition ni yang by invitation adalah atas beberapa sebab. Sebab pertama untuk dapatkan points. Jadi ada 5 siri kat sini. So daripada 5 siri itu akan memberikan saya a good point. Mostly kalau saya boleh berada di podium. Dan point ni akan membantu saya untuk layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Yang keduanya adalah untuk saya tengok my current level to compare dengan semua pelumba-pelumba lain, menggunakan mereka baru je habis perlumbaan World Championship di Paris beberapa minggu yang lalu. Jadi mereka berada di good performance dan saya baru saja nak mulakan balik latihan. So it's good to see the gap between saya dengan diorang. So saya boleh aturkan strategi untuk corak latihan dan juga sebagai motivasi untuk diri saya lah untuk keep pushing and training harder. Yang ketiganya ianya adalah juga sebagai part of the training juga. So hopefully race training ni akan mempercepatkan proses saya untuk tingkatkan fitness dan juga untuk capai balik saya punya performance at the highest level tu. Alright Datuk, kita sama-sama hope for the best. Okey, dan rasanya tak lengkap kalau kita tak bersama dengan seorang wartawan yang memang daripada dulu lagi mengikuti rapat perkembangan Datuk Azizul. Siapa tak kenal? Siapa tak kenal? Dia lah yang daripada Tambun tu. Bazli Azmi akan bersama dengan kita. So, Bazli, apa khabar Bazli? Wow. Amboi, anak siapa ni? Bukan wow ke? Dia tak wowkan kita hari ni. Okey, Bazli, kenapa Azizul nak buat penampilan pertama sekarang? Dan bukan bulan Disember seperti yang kita pernah kupas sebelum ni juga, Bazli. Kenapa Memang satu keputusan yang perlu dibuat oleh Azizul kerana ini ialah misinya untuk layak ke Olimpik dan kita perlu ingat bahawa selama 15 bulan Azizul tidak menyertai sebarang kejohanan selepas Olimpik Tokyo 2020 yang mana beraksi pada tahun lalu, di mana selepas itu dia mengalami masalah jantung dan terus menjalani pembedahan. Dan situasi ini menyebabkan banyak pandangan daripada pakar-pakar perubatan mengatakan dia tidak ready untuk menyertai kejohanan. Malah untuk menyertai saingan di Mallorca ini juga sebenarnya ada pandangan yang boleh ke Azizul untuk beraksi menentang 17 jaguh utama dunia, diketuai juara dunia untuk kirin dan pecut individu iaitu Harry Leverson. Tetapi selepas menjalani pemeriksaan daripada doktor pakar yang berada di Australia begitu juga dengan di Malaysia, Azizul disahkan fit to compete. Maksudnya walaupun baru 7 bulan menjalani pembedahan jantung, tetapi dia sudah ready. Sangat cepat sebenarnya, tetapi inilah Azizul. Cuma kita mengharapkan jangan tidak terlalu push kerana yang paling penting nombor satu sekali ialah kesihatannya untuk mengumpul mata kelayakan. Okey, tapi seperti yang Bazli katakan, satu tempoh yang cukup lama lah dia tidak mengikuti mana-mana pertandingan. Tapi dia sendiri, Datuk Dijo ada mengatakan expectation dia kali ini berlainan. Apakah itu? Adakah akan menaiki podium, Bazli? Sebenarnya kalau naik podium saya akan sangat terkejut kerana rider-rider yang lain baru tamat kejohanan dunia. Azizul yang saya temui di Velodrome Nilai pada bulan lalu, ketika itu dia mengatakan bahawa performance-nya ketika ini walaupun pada sesi latihan nampak dia push sekitar 40 ke 50% sahaja. Jadi kalau nak compete dengan rider-rider yang masih lagi fresh dengan kejohanan dunia, sangat-sangat jauh. Macam saya katakan sebentar tadi, kalau naik podium akan wow. Sebenarnya kalau kita lihat kepada format pertandingan juga, di mana acara pecut individu dan kirin hanya berlangsung dalam tempoh sehari saja, iaitu pada tengah malam ini Azizul akan beraksi dalam 2 acara. Jadi di situ akan mengundang sedikit kebimbangan juga kerana dia akan push diri dia untuk dapatkan kedudukan yang terbaik untuk 2 acara. Bagi saya tahu Azizul seorang rider yang bijak. Dia tahu limit untuk dia push diri dia dan sudah tentu untuk saingan ini iaitu UCI Champions League,
5 saingan akan berlangsung. Selepas ini mereka akan bergerak ke venue lain seperti di Paris, begitu dengan Jerman, dan 2 lagi di Lively Velo Park di London. Jadi sebenarnya tak ada reason untuk Azizul push all out walaupun dia mahukan perkara itu berlaku. Okey, tadi Bazli ada mention juga bahawa pakar mengatakan yang Dato' Azizul fit to compete. Tapi secara realistik ni, sebab tahulah ramai fans yang rindu nak lihat aksi Dato' Azizul kan. Apa yang secara realistiknya yang kita boleh harapkan daripada dia? Realistically speaking, Bazli. Saya sempat bercakap dengan Dato' Azizul sebentar tadi, sekitar 2 jam sebelum dia meninggalkan hotel. Dia mengatakan bahawa kepentingan ketika ini ialah untuk dapatkan feel untuk bertanding, feel yang dah lama ditinggalkan. Dia nak berada di track itu untuk bersama-sama dengan rider-rider terbaik dunia. At least dia dapat merasai semula feel itu. That's why macam saya katakan sebelum ni, feel sangat penting untuk atlet. Walaupun badan dah ready 100%, walaupun psikologinya dah mungkin yakin nak menang, tapi kalau tak dapat feel, susah untuk mendapatkan momentum. Jadi untuk atlet-atlet yang level tinggi seperti Azizul, penting untuknya dapatkan feel, dapatkan rhythm terlebih dulu. Orang kata inilah langkah pertama untuk dia kembali mencabar saingan bertaraf 5 bintang seperti UCI Champions League. Diikuti jika dapat poin yang cukup, baru boleh beraksi untuk saingan Nation Cup, di mana ia akan menggantikan Piala Dunia dan seterusnya kejohanan dunia pada tahun depan. Okey, tadi Bazli ada kongsikan sedikit mengenai UCI Champions League kan. Tapi ada tak Bazli tanya kepada Datuk Dijo mengenai mungkin ada kerisauan dia yang mungkin sendiri dia akan hadapi? Sekali lagi tidak jelas. Tak, tadi Bazli ada kongsikan sedikit tentang UCI Champions League kan. So mungkin sempat tak tanya kepada Datuk Dijo, mungkin ada perkara lain yang menjadi kerisauan dia. Oh, okey. Champions League, UCI Champions League ini membabitkan rider-rider terbaik dunia untuk saingan kirin dan pecut individu, untuk saingan yang bakal disertai oleh Azizul. 18 orang rider yang beraksi dalam kirin yang akan bermula jam 1 pagi nanti. Rider yang sama juga akan beraksi untuk pecut individu. Dan pastinya kita menjangkakan rider yang mampu untuk menguasai kejohanan dunia seperti Harry Leverson dijangka akan menang mungkin 1 daripada 2 event ini, kerana ini ialah paid event untuk Leverson. Tapi saya juga menjangkakan bahawa rider seperti dari Trinidad dan Tobago seperti Nicholas Paul, begitu juga dengan Jack Carlin dari Great Britain, begitu juga dengan Matthew Richardson dari Australia akan menjadi pilihan untuk menaiki podium. Tetapi again, saya tahu Azizul dia takkan bagi laluan yang mudah, kerana walaupun dalam saingan seperti ini dia nampak bahawa untuk mara ke final 3 saingan yang bakal disertai, mungkin Azizul berada dalam salah satu daripada saingan ini. Misinya ialah untuk berada dalam kelompok 2 yang terbaik bagi terus ke final. Itu ialah format untuk UCI Champions League. Azizul tahu dia akan berdepan dengan gergasi dunia, tetapi ini ialah Azizul. Saya harap sangat dia dapat berada dalam kedudukan final, kerana jika ia berlaku, maka keyakinan untuk Azizul dapatkan tiket Olimpik Paris itu sangat-sangat besar. Dan of course kita harapkan yang terbaik lah, walaupun kita tahu bahawa kepentingan sekarang adalah kesihatan Datuk Dijo. Okay, thank you so much Bazli atas perkongsian anda. Kita kacau di time cuti dia kan. Bye Bazli. Ece. Thank you. Wow. So sweet. Aduh, Bazli.